Megak Zulkarnain, selamat datang. Tutup mic. Sekolah menengah tu Tuan Haji ya? Saya. Dah 37. Oh, Fikri. Okey, selamat datang Fikri. 37 baru. Okey, lagi 2 minit saya akan on . Assalamualaikum. Penceramah dah masuk ke? Waalaikumsalam. Ya, dah masuk dah. Ada dah. Ya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada semua yang join kita punya ceramah pada hari ini. Okey, terutamanya kepada yang berusaha Tuan Haji Saharum bin Idris, Pengetua SMK Karak Setia, yang berusaha Ustaz Azhar bin Samsudin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah, yang dihormati Ustazah Rohani binti Mustafa, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK Karak Setia, dan yang dihormati Cik Nurhaliza binti Jais, merupakan PK Co-Curriculum SMK Karak Setia. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi Jumaat yang cantik baik pada hari ini, dapat kita berkumpul bersama-sama di alam maya ini untuk menjayakan satu program yang dianjurkan oleh pihak SMK Karak Setia sempena sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat sekolah. Tajuk ceramah kita pada hari ini ialah syukuri nikmat merdeka. Bersama kita pada hari ini dialu-alukan iaitu selebriti terkenal, selebriti lah saya gelarkan sebagai P. Yuyuk. Kita kenal beliau sebagai P. Yuyuk. Selamat datang ke alam maya bersama dengan warga Semkas P. Yuyuk. Terima kasih cikgu. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis kita ni, bagi memberkati lagi, ya sama-sama. Bagi memberkati lagi pertemuan kita ni, saya mempersilakan Muhammad Amin Hafiz untuk memimpin bacaan doa secara alam maya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Haman, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu
Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih kepada Muhammad Amin Nafis atas pimpinan doa itu tadi. Baiklah, kita terus kepada sedikitlah biodata yang berkaitan dengan penceramah kita pada hari ini ya. Baiklah, nama sebenar beliau ialah Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini. Betul ya? Zainuddin? Betul. Okay, nama komersialnya ialah Ustaz Yop ataupun dikenali sebagai Piu Yop. Okay. Siapa Piu Yop sebenarnya? Kalau ada dekat sini saya bacakan sedikit ya. Boleh tak? Saya bacakan sikit ya. Okay, beliau merupakan finalis pencetus Ummah Musim 1 Astro Oasis. Selain itu pengacara ceria Aista Musim 1 dan 2 Astro Ceria. Banyaklah dekat sini ya, antara lainnya sebagai Duta Aman Palestin Malaysia. Okay, status dah berkahwin dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Asal daripada Perak. Okay. Baik, boleh kalau sesiapa yang berminat boleh pergi ke Facebook page beliau iaitu The Real Piu Yop. Okay, ada juga page lain iaitu Travel bersama Ustaz Yop. Okay, ada juga Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam. Okay. Instagram beliau ialah Ustaz Yop. Jadi kepada pelajar-pelajar yang ada kat sini, kalau berminat nak ikuti perkembangan tentang Piu Yop ni, boleh pergi ke Instagram beliau. Baiklah, ada lagi sedikit lagi ya. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja beliau, okay, kalau kita semua nak kenal, okay, beliau menjadi imam masjid Jamek Kampung Melayu Sungai Rapat Ipoh Perak tahun 2002 hingga 2005. Okay, selain daripada itu beliau merupakan pegawai penguatkuasa agama Jaib tahun 2006 hingga 2008 dan banyaklah sampai sekarang ni. Beliau juga merupakan pendakwah, pelakon, pengacara bermula 2014 sehinggalah sekarang. Okay. Dan yang sekarang ni ya, sebagai pengerusi ataupun pengasas Akademi Al-Quran dan As-Sunnah Darussalam sampai sekarang pun ya, masih lagi pengasas Akademi Al-Quran tersebut. Okay, dari sudut pendidikan pula, beliau mendapat pendidikan tertinggi ada ijazah rawatan dan perubatan Islam Darussyifat Malaysia 2011. Itu dia panjang lebar tentang biodata beliau. Ni lengkap ni ada kat sini ya, untuk kita sama-sama mengenali Piu Yop. Okay, secara peribadinya saya mengenali Piu Yop ni dekat TV. Saya pernah tengok satu program reality TV pencetus ummah, dan setelah saya mengenali Piu Yop. Watak beliau ialah seorang yang peramah, kelakar dan mudah untuk kita masuklah ke level-level kita ni, masyarakat Marhan. Okay, baiklah, sebelum saya bercakap lebih lanjut lagi, pada hari ini kita menjemput Piu Yop ni untuk menyampaikan ceramah kepada kita tentang tajuk syukuri nikmat merdeka. Jadi untuk itu saya tanpa melengahkan masa mempersilakanlah Piu Yop untuk menyampaikan ceramah beliau pada hari ini. Okay, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar lagi ke? Cikgu tak dengar ke? Dengar, boleh dengar. Oh iya ke? Saya dah mula dah tadi tapi cikgu kata belum.
Okey. Kenapa ni Alia? Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian ala wabihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan ala umur dunia wa din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti, tak lain dan tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu bagi sekalian nabi dan rasul. Masya-Allah, bertuah dan beruntungnya kita menjadi umat kepada penghulu bagi sekalian nabi dan rasul. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqullah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa, berjayalah hidupnya di dunia ini, berjayalah hidupnya di akhirat nanti, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang melimpah ruah. Ya, walaupun kita ni kadang-kadang nakal juga, jahat juga, buat juga, ada juga maksiat yang kita buat, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, masih lagi diberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu nak bilang, nak kira, nak hitung, ya, nikmat kurniaan Allah, nescaya kamu tak boleh membilangnya, tak boleh mengiranya, tak boleh nak menghitungnya, kerana terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sebagai hamba kita kena bersyukur, berterima kasih, melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang hamba, iaitu ya, apa yang diperintahkan dan apa yang dicegah, apa yang dilarang, apa yang perlu kita tinggalkan, maka hendaklah kita laksanakan. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Siti Rohaya, kalau tak silap saya tadi, namanya Cikgu Siti Rohaya, yang menjadi pengacara majlis, moderator, dan juga yang telah membacakan sedikit sebanyak saya punya biodata tadi. Nasib baik Cikgu Rohaya tak baca sampai habis, ya. Kalau tidak, habislah bocor rahsia saya. Baca sikit-sikit tu kira okey lah, ya. Okey, seterusnya kepada pengetua kita. Nama je pengetua, ya, tapi orang ni belum tua lagi, masih muda lagi, iaitu Cikgu Saharum bin Idris, kalau tak silap saya tadi kan. Semoga pengetua kita terus, ya, terus tabah dan gigih menjadi seorang pengetua yang mudah-mudahan akan berjaya membawa sekolah kita, ya, sekolah SMK Karak Setia ni ke mercu kejayaan, insya-Allah. Bukan setakat saja yang memimpin warga SMK Karak Setia di dunia, malah kita harapkan sampailah ke akhirat nanti, insya-Allah. Seterusnya kepada semua guru-guru fikir, ya, penolong kanan HEM, penolong kanan Koko, penolong kanan pentadbiran, ada fikir petang pun sekali lah, ya. Seterusnya kepada semua urustia yang disebutkan tadi, mungkin ini anjuran daripada Panitia Pendidikan Islam kot, ya, mungkinlah saya pun dah tak ingat tadi yang disebutkan tadi, ada ustaz apa tadi, ya. Seterusnya kepada semua warga SMK Karak Setia, ibu bapa yang juga dibuka untuk menyertai program pada pagi ini, kemudian kepada guru-guru, kepada murid-murid, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita hidup mewah pun
Kalau kita hebat tara mana sekalipun, tapi kalau tidak dirahmati, ya rahmat ni maknanya kasih sayang dan belas kasihan daripada Allah, tidak diberkati, ya ada banyak duit, ada banyak harta, tetapi tidak diberkati. Yang kata berkat itu maksudnya ziyadatul khair, semakin banyak harta, semakin mewah kehidupan kita, semakin bertambah kebaikan yang kita lakukan. Itu bermakna tanda-tanda hartanya, ya, diberkati, umurnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kita nak supaya kita sentiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni banyak sangat dosa. Ya, bangun je daripada tidur, celik je mata, sampailah kita nak tidur balik malam-malam tu, sepanjang hari ni banyak dosa yang kita lakukan. Jadi sebab itu kita harap supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa apa lagi? Semua jenis dosa kita harap supaya Allah ampunkan. Kerana dengan adanya dosa yang melekat pada diri kita ini menyebabkan kita akan disambar oleh api neraka. Siapa sini nak masuk neraka? Mestilah tak nak, kan? Kita semua nak masuk dalam syurga. Jadi kita kena lakukan amalan-amalan ahli syurga. Ya, maka sebab itu salah satu cara, jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala seperti program yang kita anjurkan pada pagi ini. Ya, kata Nabi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut suatu jalan ataupun yang bersusah payah menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka nescaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi siapa yang join program pada pagi ini, ya, walaupun program ni diadakan secara maya, tadi Cikgu Siti Rohaya banyak kali menyebutkan ceramah maya, kemudian baca doa pun di alam maya. Dulu kalau kita dengar lagu daripada Aki Utopia, maya percintaan, ada madu, ada racun, manis cuma seketika. Dia ada sebut perkataan maya. Maya percintaan. Sedap tak saya nyanyi? Mungkin ada yang kata sedap, itu sebab nak hati-hati. Tapi mungkin ramai yang kata, Ustaz, nyanyi sedap, kalau tak nyanyi lagi sedap. Wah, asam betul, ya. Okey, baik. Jadi perkataan maya tu bermakna kita berada di atas talian ni lah, secara online. Siapa nak sangka kita buat ceramah macam ni? Ya, kemudian cikgu-cikgu pun buat apa ni, macam-macam lah aktiviti, PDPR lah, pengajaran secara di atas talian. Dulu kita secara bersama pergi ke sekolah, kan, boleh jumpa, kan, tapi sekarang ni kita hanya berjumpa di alam maya sahaja. Adakah ini sesuatu yang tidak baik? Maka jawapannya, inilah alternatif, ya, satu kaedah ataupun satu cara lain untuk kita meneruskan, ya, pembelajaran, meneruskan majlis-majlis ilmu dengan cara di atas talian. Inilah cara yang terbaik pada ketika ini. Walaupun pada zaman dulu, ya, pada suatu masa dahulu ramai yang mengatakan gadget, handphone, tablet, laptop, komputer, ini semua adalah alat, ejen Dajjal, kan. Lagipun benda-benda ni diciptakan oleh Yahudi. Ini orang kafir yang buat ni. Jadi kita sebagai orang Islam jangan terlibat langsung dengan benda-benda macam ni. Itu pendapat yang dulu. Namun begitu pendapat yang sekarang, ulama kata inilah alat yang kita kena gunakan. Walaupun ini alat yang dicipta oleh musuh. Maknanya senjata ini diciptakan oleh musuh pada asalnya, ya, untuk merosakkan umat Islam, untuk melemahkan umat Islam, untuk melalaikan umat Islam. Tapi kalau kita gunakan alat ini, senjata ini pada cara yang betul, kita sebarkan keindahan Islam, kita gunakan alat ini untuk kita menuntut ilmu, maka dibenarkan, dibolehkan, diharuskan kita menggunakan alat ini. Ya, tidak berdosa. Yang berosanya, yang salahnya, ya, kita telah pun kita panggil terpengaruh dengan dakwah yang dibuat oleh Yahudi ataupun orang-orang bukan Islam yang mencipta benda ni untuk merosakkan kita. Ya, kita gunakan benda ni untuk bermain game aja. Tak berhenti-henti. Sebab dalam satu fakta yang saya baca, sehari purata
ya, rakyat Malaysia, kebanyakannya remaja lah, melayari internet, termasuklah Facebook, game, WhatsApp, TikTok, Instagram ni antara 5 jam ke 8 jam sehari. Masya Allah, lama gila tu. Ya, lama penuh tu. Bila dibuat pula perbandingan dengan solat, ya Allah, tak sampai berapa minit. Kalau kita ambil dah satu waktu solat tu 5 minit, 5 minit subuh, 5 minit zuhur, 5 minit asar, 5 minit maghrib, 5 minit isyak, 5 kali 5 baru 25 minit. Katalah 1 jam kita lebihkan sikit. Ya, tak sama langsung. Ya, tak apa ni orang kata tak setara langsung dengan melayari internet 5 ke 8 jam. Kemudian dibuat pula perbandingan dengan membaca Al-Quran. Lagilah jauh. Baca Al-Quran baru 5 minit pun dah 15 kali menguatkan berai-rai mata yang mengherankan bila main game. Mobile Legend ke, PUBG ke, Roblox ke, Sakura ke. Itu antara game-game yang popular. Lepas tu apa entah lagi ada macam-macam. Saya pun tak erti. Saya pun tahu tu sebab anak saya pun orang tengok main game. Ya, jadi itu yang saya boleh tahu tu. Jadi kan masa main game tu matanya cerah je, tak mengantuk pun. Pelik, tak menguap pun. Malah kadang-kadang solat pun lupa. Ya, solat lupa tu biasa berlaku, tapi makan pun lupa. Masya Allah, makan pun sampai lupa. Ya, apa nak jadi tak tahulah. Inilah yang dikatakan tidak merdeka. Yang tidak berjaya membebaskan dirinya daripada cengkaman penjajahan, budaya penjajah, pemikiran penjajah dan macam-macam lagi yang masih lagi dijajah. Dan itulah yang kita nak bincangkan, yang kita nak kongsikan pada pagi ni. Are you ready? Semua dah ready ya? Cuma bila bercakap secara online ni kadang-kadang inilah dia masalah. Rasa macam bercakap sorang-sorang. Tapi tak apalah, dah biasa dah benda ni, dah biasa. Okey. Terima kasih. Ini tadi baru mukadimah tau, belum start lagi. Tunggulah dulu, ni baru warming up, baru nak panas badan. Ni baru nak masuk gelanggang. Jadi terima kasih kepada pihak sekolah SMK Karak kerana sudi menjemput saya. Sebelum ini saya dah bersama dengan SK Karak. Ada skill juga ke? Tak ada. SK Karak kalau tak silap saya melalui perantaraan Ustaz apa nama Ustaz Rahim. Terlupa tak nama Ustaznya. Ya, kemudian dia berjangkit ke SMK Karak pula. Terima kasih. Ya, bila sebut Karak ni antara benda-benda dia antara benda-benda bukan antara benda, antara nama-nama yang mengimbau nostalgia. Famous sebenarnya nama Karak ni. Ya, selalu orang kaitkan dengan highway Karak lah. Ya, antara tempat-tempat yang misteri. Tapi saya rasa sekolah ni tidaklah misteri sebagaimana cerita di highway Karak yang ada nampak kereta tak ada pemandu dan seumpamanya. Tapi rasanya di SMK Karak ni tak berlaku lah cerita-cerita seperti itu. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, ayah-ayah, ibu-ibu, guru-guru dan adik-adik pelajar yang dikasihi sekalian, ya, antum semua ni, you all semua ni, korang semua ni adalah remaja. Kan, kepada ibu bapa janganlah pasal kita ni bukan remaja, kita ni retua, dah tua dah. Kepada cikgu pun lebih kurang lah. Ya, jadi kepada adik-adik pelajar yang masih remaja, jangan sia-siakan usia remaja. Ya, walaupun kita tidak merasai ketika berlakunya penjajahan, seterusnya mencapai kemerdekaan, kita tak lalu benda tu. Sampai kan ada orang yang kata, alah budak-budak sekarang ni apa tahunya, lahir-lahir terus makan burger je, lahir-lahir dah makan pizza. Kami dulu, ni orang tua lah, dia cakap kami dulu makan ubi kayu aja, makan nasi lauk kicap aja, dan macam-macam lagi kesusahan, keperitan hidup yang telah dilalui oleh mereka. Dan kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang terdahulu yang telah pun berusaha, yang telah pun berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara kita. Namun begitu, kita sebagai orang yang kemudian, generasi yang kemudian ini seharusnya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, hasil daripada perjuangan susah payah, perih, keperitan, perih, apa ke dia punya ayat bahasa Melayunya, perih, jerih, perih, jerih, perih, ya, orang-orang terdahulu, namun kita pada hari ini mengecapinya,
kan, dengan cara yang senang lena, dengan cara yang mudah. Dan kita kena ucapkan terima kasih kepada mereka di atas jasa mereka. Kata Nabi, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makna syukur kalau diterjemahkan terima kasih. Jadi kita ucapkan terima kasih ni bukan hanya kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kita juga kena ucap terima kasih kepada manusia-manusia yang telah berjasa kepada kita. Ibu bapa kita dah tentulah yang telah mengandungkan kita, melahirkan kita, menyusukan kita. Itu kerja ibu Ustaz. Tadi Ustaz sebut ibu apa? Kalau bukan kerana bapa tak mengandunglah mak kita, tak melahirkan anaklah mak kita. Jadi puncanya bapa lah juga. Jadi hasil kerjasama daripada ibu bapa kita, maka kita lahir ke dunia. Dan apabila kita lahir ke dunia, kita dibesarkan oleh mereka dalam keadaan susah payah, bukan senang. Adik-adik pelajar nak sampai ke tahap jadi remaja macam sekarang ni, ya Allah, macam-macam benda yang dihadapi. Dulu saya pun lebih kurang hampa lah juga, lebih kurang you all lah juga. Nak cakap apa bahasanya orang Arab ni, lebih kurang antum lah juga. Kadang-kadang degil, tak faham kan, buat keras kepala dengan ibu bapa. Tapi apabila saya sudah menjadi ayah, saya sudah bergelar ibu bapa, bila melihat kepada karenah anak-anak, membesarkan anak-anak, masa tu barulah saya teringat balik, ya Masya Allah, inilah yang dihadapi oleh ibu bapa kita dahulu kan. Betapa peningnya, betapa serabutnya kepala ibu bapa kita, nak membesarkan kita, nak mendidik kita. Jadi kepada adik-adik, janganlah banyak sangat buat hal, janganlah banyak sangat songeh, jangan banyak sangat ragam. Kesian ibu bapa kita. Tambah-tambah pula keadaan sekarang ni pandemik. Pandemik ni dulu saya pun tak erti juga nak sebut. Lepas tu endemik pula, ada pandemik lah pula kan. Jadi nak ceritanya keadaan PKP, wabak COVID-19 yang sudah menular menyebabkan terkesannya ramai ibu bapa yang tak ada pekerjaan, hilang punca pendapatan. Jadi janganlah menambahkan lagi serabut ibu bapa kita. Di samping guru-guru pun serabut juga sebenarnya Ustaz. Bukan senang Ustaz, PDPR ni saya lagi suka. Lagi suka mengajar secara bersemuka di sekolah kan. Lagipun kalau cikgu yang otak-otak itulah banyak berkongsi dengan saya, dia kata saya terhenti sangat Ustaz, benda macam ni. Saya rasa macam nak pencin awal ni. Dah jadi tak tahan ya. Jadi itulah keadaan-keadaan yang kita sedang hadapi. Namun begitu kita kena banyak bersabar. Ibu bapa kena bersabar, guru-guru kena bersabar, pelajar-pelajar, murid-murid pun kena bersabarlah dengan keadaan ini. Fasabrun jamil, kata Allah. Kesabaran itu, sesungguhnya sabar itu indah. Selepas kita menempuh segala dugaan, ujian, cabaran ni, selepas habis ni, kita akan rasa keindahan, kemanisan daripada kesabaran yang telah kita lalui. Dan daripada kesabaran itulah Allah memberi ganjaran pahala. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita doa, mengajarkan kita tentang doa apabila kita ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat sahaja, bila ditimpa sahaja musibah, bila dengar sahaja berita ditimpa musibah, kematian ke, kemalangan ke, ataupun apa-apa sahajalah yang namanya musibah, sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua daripada Allah dan kepadanya kita akan kembali. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran daripada musibah yang telah menimpa diri saya, diri kami ini. Wa khlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripada. Jadi kalau kita sabar, kita redha, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan ganti kesabaran kita, hasil daripada kesabaran kita itu sesuatu yang lebih baik. Baiklah, tuan-tuan dan puan, bercakap tentang syukuri nikmat kemerdekaan ni, tak lain dan tak bukan, kata ulama, bila sebut bersyukur ni, apa tu? Bersyukur ni dia ada, tiba ada je tu. Sakit apa tu
ada apa ni? Ada saya pun dah jadi terlupa pula. Kan ada beberapa elemen penting yang kita kena tahu tentang syukur. Ya, syukur itu yang pertama sekali dalam hati kita. Dalam hati kita ingat, oh ini semua nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati kita kena sentiasa ingat kepada Allah. Ya, fadkuruni adkurkum. Kata Allah, ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kamu. Ni dalam kepala otak kita ni asyik ingat benda lain je. Ya, asyik ingat power je. Kalau adik-adik pelajar ni asyik ingat power je. Okey lagi istilah power tu ada tempat yang saya dengar asyik ingat Cikaro je. Asyik ingat balak je. Oh, Masya Allah, apa pelik sangat dia punya istilah ni kan. Asyik ingat benda lain. Kita ingatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Apa untungnya kita ingat Allah? Bukankah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah lah yang akan mengeluarkan kita daripada kesulitan, daripada masalah kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa ingat ayat ni? Ini namanya ayat 1000 dinar. Ya, kita ada gantung kat rumah tapi kita tak baca pun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan keluarkan dia daripada kesulitan, masalah dia. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Adik-adik pelajar semua, ibu bapa, guru yang kata rezeki ni bukan hanya duit saja. Bukan hanya orang hantar makanan aja, rezekinya ada banyak. Ketenangan dalam hati kita ni pun rezeki juga. Dan itu namanya rezeki juga. Kebahagiaan itu rezeki juga. Kesehatan itu pun rezeki juga. Walaupun kita tak hidup mewah tapi kita sehat. Kan ada orang yang duitnya banyak, berkepuk-kepuk, bawa tilang, bawa bantai, atas lote, merata-rata duitnya, tidur atas duit. Kan, tapi hatinya tak tenang, hatinya tak bahagia, badannya tak sehat. Sebab itu ada satu ungkapan orang putih lah, tapi tak silap saya, ada juga dalam dalam Islam sendiri ada menyebutkan tentang, tapi yang itu pula saya lupa, yang orang putih pula saya ingat. Kan, macam tadilah, tadi saya ada ceramah pagi tadi, life begin 40, kan, istilah orang putihnya kan, kehidupan bermula daripada umur 40. Padahal Nabi dah sebut dah benda tu, itu bukan orang putih sebut, Nabi yang sebut. Nabi kata umur 40 ni dia bermula, kalau dia baik pada umur 40, insya-Allah dia akan berterusan baik. Tapi kalau umur 40 masih lagi melakukan maksiat, dibimbangi dia akan meneruskan amalan maksiat dia sampailah dia tu. Kan? Okey, apa dia istilah dia? Money can buy a medicine but not a health. Duit boleh beli ubat, tetapi duit tidak boleh beli kesihatan. Money can buy a bed. Duit boleh beli katil yang mahal, kan? But not a sleep, tapi tak boleh beli tidur. Ada orang kaya, dia rumah dia besar, bilik dia besar, katil dia pun besar, tilang dia pun besar, tapi tak boleh tidur. Kan, tak boleh tidur. Kan? Ada orang kaya, duit dia banyak, dia boleh beli ubat macam-macam, sebut je apa jenis ubat. Hantarlah pergi hospital swasta ke apa, dia boleh bayar pasal duit dia banyak. Tapi kan, duit tidak boleh membeli kesihatan. Kalau dah sakit, makan pun tak lalu. Kadang kita tengok orang miskin, kan, orang miskin tapi makan selera, makan roti canai sampai 7 keping. Tengok orang kaya makan roti canai pun separuh je, kenapa tak habis ni? Kan, duit kan banyak, boleh beli roti canai 20 keping, tapi dia kata tak lalu tak dapat, sakit jantung kencing manis. Kan, jadi sebab itulah yang dikatakan kemerdekaan itu apabila kita telah berjaya membebaskan diri kita yang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang tegak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama, syukur dalam hati kita ingat Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan perkataan. Sebutlah alhamdulillah. Ini tak, kan, mulut kita ni ya Allah, kira nak mencarut aja, kita nak kira nak sebut je perkataan-perkataan tak elok.
kan, cobot, mak hijau, mak pink lah kan, kalau melatah lah tu. Kalau tak ada melatah pun ada je bodoh apa ni, apa lagi perkataan-perkataan tu lah kan, bangang siap kan, apa ni, apa ke lagi, lupa dah saya. Itu antara perkataan-perkataan yang remaja-remaja hari ni selalu sebut gila kan. Kenapa nak sebut perkataan-perkataan yang macam tu? Tak perlu pun ya, kita sebut perkataan yang baik yang keluar daripada mulut kita. Nabi kata kalimatun thayyibatun shadaqatun, cakap yang baik-baik, perkataan yang baik-baik yang keluar daripada mulut kita. Nabi kata sedekah. Kita ingat selama hari ni bagi orang duit, orang minta sedekah tu kita bagi duit, itu je sedekah kan. Masukkan duit ke dalam tabung masjid, surau, sekolah, kita kata itulah sedekah. Dah, sedekah tu ada banyak. Nabi kata cakap yang baik-baik tu pun sedekah juga. Jadi lepas ni tukar, jangan cakap lagi benda-benda yang tak elok keluar daripada mulut kita. Kalau boleh lah ya, kalau tapi boleh sebenarnya masa main game tu kan, masa main Mobile Legend, PUBG tu kan, janganlah carut-carut kan. Perkataan apa ni itulah, binatang tu, babi tu biasa sangat. Kita tukarlah sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan, Allahumma salli ala Muhammad, selawat pada Nabi ya, bertasbih, bertakbir, bertahlil, berapa lagi, bertahmid, masya-Allah, banyak pahala yang akan kita dapat ya. Itu akan memberatkan. Nabi pernah menyebut dalam suatu hadis, perkataan-perkataan itu sahaja akan memberatkan timbangan amal kita. Memberatkan timbangan amal kita. Jadi jangan lagi sebut perkataan-perkataan yang tak elok. Tapi cerita main game sampai berjam-jam tadi tu pun saya nak peringatkan juga, saya nak tegur juga, janganlah terlalu lama sangat. Benda yang dibuat secara melampau ya, secara over, biasanya kesan dia nanti akan memberikan kesan yang sangat negatif, yang sangat tak elok. Dah banyak dah kita dengar tapi kita degil ya. Ada yang orang matanya kabut dia kerana terlalu mengadap sangat gadget ni, handphone ni kan. Ada yang sampai matanya berdarah, ada yang kita dengar berita apa ni, meletup kan, cas handphone ke apa entah macam mana meletup, telinga ni pecah. Banyak benda-benda keburukan. Sekarang ni tak kena lagi ya, tak mengalami lagi. Mungkin kita rasa okey tapi kalau dah kena nanti baru kita menyesal ya. Kalau nak main tak ada salah, saya tak mengatakan salah, tapi sedang-sedang aja kan. Yang kita kena lebihkan sebenarnya ialah belajar kan. Bukan tak boleh main game, tapi berpada-pada. Yang kita kena lebihkan ialah belajar. Sebab pada usia remaja ni otak kita tengah fresh, badan kita tengah cerdas kan. Badan cerdas, otak cergas. Terbalik. Badan cergas, otak cerdas. Jadi masa ni lah kita nak gunakan untuk belajar kan. Alah ustaz tak payah belajar lah. Kenapa pula tak payah belajar ya? Sebab ada ideologi, ada fahaman yang masih lagi dijajah. Ni yang kata kita ikut fahaman penjajah ni. Dia kata ustaz, ada kawan saya tu, dia tak payah belajar pun. Habis tu kenapa? Dia sekarang ni dah famous ustaz, kemudian dia dah banyak duit ustaz. Apa yang dia buatnya? Dia jadi Insta famous, dia jadi TikTok famous. Apa yang dia buat ni? Dia sampai jadi TikTok famous, Insta famous tu. Tahu lah ustaz, saya tengok dia punya video dia buat gedi-gedi. Dia buat gedi-gedi, lepas tu dia buat konten-konten yang tak apa-apa dah. Orang pun mula-mula meluang nyampah tengok, tapi ramai pula yang tengok. Kan, lepas tu sekarang dia dah jadi famous. TikTok bio ustaz, YouTube bio ustaz kan, sekarang dia dah famous ustaz, banyak duit dia, saya pun tak nak belajar lah. Jangan terikut-ikut, jangan terpengaruh dengan ideologi itu hanya bersifat sementara sahaja ya. Orang yang Allah angkat kedudukannya, orang yang Allah muliakan hidupnya ialah orang yang berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah kata tak sama dari segi makam dia, dari segi pahala dia, dari segi keberkatan hidupnya, dari segi berjayanya dunia akhirat. Orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang beriman
orang yang berilmu dengan beberapa darjat. Kan bila sebut tentang ilmu ni, dia ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Maksudnya ilmu dunia ni ilmu agama. Kemudian ilmu dunia tu ilmu agama. Ilmu akhirat tu biasanya dirujuk kepada ilmu agama. Kemudian ilmu dunia biasanya dirujuk kepada ilmu akademik, matematik, sains dan macam-macam lah ilmu yang kita belajar dekat sekolah tu. Jadi kita kena seimbangkan. Jangan hanya belajar yang akademik saja. Sampai kita terlupa nak belajar ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu aqidah ni kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah, Rasul, hari kiamat, dosa, pahala, syurga, neraka. Kita kena belajar, kita kena hadapkan. Ya, kemudian ilmu tentang fiqh, hukum hakam. Ya, tentang hukum hakam solat, hukum hakam tentang macam cerita mandi wajib apa semua ni kena tahu benda tu. Kan, cerita puasa, hukum hakam lah. Kemudian tentang tasawuf, tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita. Kalau kita dah jadi hebat sangat nanti, ya dah ada pangkat besar, gaji besar, badan pun besar, isteri pun besar, anak kita pun semua besar, tapi dalam diri kita ada penyakit-penyakit hati. Itu juga akan merosakkan hidup kita. Dalam diri kita ada riak, suka nak menunjuk-nunjuk. Dia solat tapi dia suka nak menunjuk-nunjuk. Kan? Kemudian adanya ujub, adanya rasa macam bangga diri. Dia lebih hebat daripada orang lain. Ini antara sifat-sifat iblis. Ya, bila dia nak sujud dia kepada Adam, dia kata tak ada pasal, tak nak. Dia tak nak sujud menghormati Adam sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Sebab dalam diri dia ada takabur dan ada rasa besar diri. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Dia rasa dia lebih hebat, dia rasa dia lebih baik daripada Adam AS. Itu yang merosakkan kehidupan kita. Ya? Kita dah jadi orang yang hebat, orang yang kaya, tapi dalam diri kita adanya sum'ah, suka dipuji orang. Bila buat sesuatu, kita nak orang puji. Kalau orang tak puji, kita pun tak bergerak, kita pun takkan buat lagi amalan tersebut. Jadi itu perlu kita seimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kena ada ilmu. Kata Sayyidina Ali, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Barang siapa nak berjaya di dunia kena ada ilmu, nak berjaya di akhirat kena ada ilmu, nak berjaya kedua-duanya kena ada ilmu. Nak jadi doktor, kena ada ilmu tentang kedoktoran. Kan? Ikutlah orang minat nak jadi apa. Nak jadi tukang masak, saya nak jadi chef, kena ada ilmu tentang memasak. Mana boleh main masak je, tak jadilah. Dia kena ada ilmu tentang masak. Maknanya semua perkara yang kita nak jadi itu mestilah berdasarkan ilmu, dan kita kena menguasai ilmu tersebut. Jadi pada waktu remaja ini adalah waktu yang paling sesuai untuk kita menuntut ilmu. Ada ramai orang menyesal. Dah tua dia kata, rugi hari tu, masa muda-muda tu saya kena enjoy je. Seronok aja. Masa tu saya malas nak belajar. Saya malas nak belajar mengaji. Yang selalu saya jumpa lah. Kan, orang tua bila dah tua lah, baru nak belajar mengaji, baru nak buka buku Iqra. Sepatutnya baca Quran dah lancar, dah tua, tapi baru nak belajar mengaji. Bila tanya sembang-sembang pakcik, macam mana yang pakcik tak reti nak mengaji ni kan. Kita cerita pakcik dulu masa muda dulu, berseronok aja, enjoy aja, agogo aja, pokok ye je. Pakcik dah tak ingat pasal agama masa tu. Sekarang dah tua ni, barulah pakcik sedar, barulah pakcik insaf, ya, barulah pakcik rasa dosa, malu pakcik dengan cucu pakcik. Nasib baik dah tak mati lagi. Ya, kalau kata dah mati dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak beramal, Masya Allah, kita takut matinya su'ul khatimah, mati yang tak baik. Jadi kita nak Allah bagi kesempatan kepada kita, ya, di usia muda ni untuk kita pula beramal. Kalau Ustaz, nanti saya dah tua nantilah baru saya nak belajar. Dah tua nantilah baru saya nak solat. Dah tua nantilah baru saya nak pergi masjid. Dah tua nantilah baru saya nak berubah. Jangan, kerana kita tak boleh bagi jaminan kita akan tua. Kematian itu boleh berlaku.
pada bila-bila masa, anytime, anywhere. Tak tua lagi pun boleh mati, muda-muda pun mati. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita di zaman sekolah ni lagi pun dah meninggal dunia. Kan? Bukanlah kita nak salahkan dia meninggal dunia pada usia muda, mungkin dah sampai ajal dia. Kan? Dia ditetapkan umurnya pada usia muda dah meninggal. Tapi kita ni kena ambil lah pengajaran. Kan? Kita nak mati biarlah dalam keadaan kita ni menjadi seorang hamba yang soleh. Kan? Walaupun belum lagi tua, muda-muda lagi dah jadi pemuda yang soleh. Ingat tak dalam suatu hadis Nabi ada menyebutkan wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, orang muda-muda yang beribadah kepada Tuhan. Nanti di hari akhirat dia akan dapat tempat berteduh dikala tidak ada tempat berteduh di padang mahsyar. Ada 7 golongan. Daripada 7 itu Nabi sebut wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, orang muda-muda yang beribadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Nabi tahu orang muda-muda ni memang payah nak jumpa. Payah nak jumpa di masjid, payah nak jumpa mengaji, payah nak jumpa solat. Kalau orang tua-tua solat, pergi masjid, mengaji itu dah memang patut. Pasal dia dah tua lah. Yang muda-muda ni, kalau boleh buat masa usia muda ni, kita pulun beramal. Maka inilah yang kita nak, pemuda-pemuda fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kan kita ada baca kisah 7 pemuda gua dipanggil Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda gua. Mereka ini pemuda yang beriman. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tetapi hebat mereka punya jati diri. Walaupun raja yang zalim yang memerintah negara mereka itu, tetapi mereka lawan, mereka tinggalkan raja ataupun negara yang zalim itu. Mereka pergi berhijrah semata-mata ingin mempertahankan iman mereka. Jadi kita sebagai orang muda, adik-adik pelajar ni kan, semasa usia muda ni lah kita kena gunakan sebaik-baiknya. Barulah betul-betul merdeka. Jangan sampai negara kita dijajah semula. Ulah Ustaz, lepas ni okey kot, lepas ni kan. Sebab tengok Malaysia ni macam dah okey je. Jangan kata okey, sebab ada negara, cuba baca sejarah, ada negara yang dah beratus tahun merdeka. Beratus tahun merdeka, lepas tu dijajah semula. Tak kepelik namanya tu. Dia dah beratus tahun merdeka, lepas tu dijajah semula. Kita baru 64 tahun, baru setahun jagung. Kalau ikut umur merdeka ni kira baru setahun jagung lah. Tapi kalau ikut umur umur apa ke dia panggil, dia panggil warga emas dah. 60 tahun ke atas kira dapat tiket separuh harga lah. Kan? Itu kalau ikutkan umur dari segi yang kita anggap warga emas ni macam dah tua, macam dah lama. Tapi sebenarnya tak. Kita baru 60 lebih tahun merdeka dibandingkan dengan negara lain yang dah beratus tahun, kemudian mereka dijajah semua. Dan kita pun tidak mustahil boleh dijajah semua. Bayangkan kalau kita hidup di zaman penjajahan yang kita dengar cerita daripada tok nenek kita dulu kan, Jepun tampur. Atuk saya kalau cerita je, atuk ni dah berapa kali kena tampur dengan Jepun. Walaupun Jepun tu besarnya bukan besar mana pun, lebih kurang besar kita je. Tapi dia punya penampur Jepun tu, ya Allah pedih katanya kan. Baik lagi orang putih ada yang cakap itulah dulu yang duduk di zaman penjajahan. Tapi kan Jepun dah balik dah. Dia dah balik negara dia. Orang putih pun dah balik negara dia. Kita pun kata, ye merdeka, mereka dah balik. Tapi jaga-jaga, hati-hati. Sebenarnya mereka bukan balik saja. Tak balik saja. Mereka masih lagi meninggalkan budaya mereka, cara hidup mereka, cara fikir mereka. Ya ke Ustaz, yang saya tengok Jepun tu dia tinggalkan selipar Jepun. Sebab mak saya nak pergi Jamban, dia kata mana selipar Jepun. Kan ada juga benda yang ditinggalkan oleh Jepun, yang itu selipar Jepun. Bukan itu tidak mendatangkan masalah. Ataupun terompah. Katanya pun terompah tu di Jepun juga. Itu tak mendatangkan masalah. Tapi yang mendatangkan masalah ialah budaya, cara fikir mereka, cara hidup mereka yang masih lagi kita ikut. Apa contohnya? Kalau ada di kalangan adik-adik pelajar yang masih lagi berfikiran, Allah Ustaz, yang penting kita ni enjoy kan, kita nak pakai apa kita nak pakai, ikut sukalah. Okey, saya ambil contoh dari sudut berpakaian.
Ya, hari ini ada orang yang suka tiru-tiru, kan? Dia suka tiru-tiru fashion. Fashion. Sedangkan orang yang sudah merdeka ialah orang yang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia masih lagi mengikut budaya penjajah, dia suka tiru fashion yang mendedahkan aurat. Oh, maknanya dia belum merdeka lagi. Kan? Tapi Ustaz, saya tengok orang kata kalau merdeka ni bebas, itu sukalah nak pakai. Ini kan hak asasi manusia, seperti saya lah. Memanglah dari segi luaran ni kita kata merdeka tu bebas. Tapi tidak ada istilah bebas sebebas-bebasnya. Kita masih lagi terikat ya dengan peraturan. Tambah-tambah kita ni sebagai seorang Muslim, Allah mengikat kita dengan peraturan itu untuk kebaikan kita. Kenapa Allah suruh tutup aurat? Sebab tak nak bagi ya perkara-perkara yang tak baik berlaku. Bila kita mendedahkan aurat, contohnya bagi perempuan, menyebabkan lelaki-lelaki yang jahat ya, yang matanya mudah, dia panggil lelaki yang hilat, yang matanya tu bila tengok dia jadi geram, dia jadi tak tahan, kemudian dia takam ya, sampai tahap menerkam ya, dia akan melakukan maksiat. Jadi kita kena cegah saddu zara'i, kita kena cegah diri kita daripada menjadi punca kepada kemaksiatan berlaku. Sebab itu dalam Al-Quran, kenapa Allah menggunakan perkataan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, penzina perempuan dan penzina lelaki, maka sebatlah mereka dengan 100 kali sebatan. Perbincangan di sini ulama kata Allah menggunakan az-zaniyatu, penzina perempuan. Kenapa Allah dahulukan perempuan? Kenapa dalam jenayah yang lain Allah gunakan as-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Kenapa lelaki dulu? Tapi dalam bab perzinaan Allah mulakan perempuan. Kerana kata ulama, jaga-jaga kepada orang perempuan. Kadang-kadang kitalah yang menjadi punca kepada berlakunya zina. Walaupun ada orang kata, siapa suruh tengok? Kan, siapa suruh tengok? Seperti saya nak pakai macam mana pun, saya nak free hair ke, saya nak buka aurat ke, siapa suruh tengok? Siapa suruh orang lelaki tak kuat iman? Kan selalu kita dengar perkataan yang macam tu. Tapi kalau dah kita menjadi punca, kita yang mendedahkan, kita yang membuka ruang untuk berlakunya jenayah ataupun perkara maksiat tersebut, maka sebab itulah Islam suruh kita daripada awal lagi tutup aurat kita dengan sempurna. Hanya dua bahagian saja, muka dan bahagian tangan sahaja yang boleh diperlihatkan. Yang lain tu kita kena tutup. Kenapa Allah nak tutup? Sebab benda yang berharga, benda yang bernilai kan kena tutup. Macam mic kan, kalau boleh ke kita main letak je rata-rata? Selalunya kita akan simpan, kita akan bungkus, kita akan letak dalam peti besi di tempat-tempat yang tersorok. Maka begitulah perumpamaan orang perempuan. Allah sayang kepada orang perempuan, maka tutuplah aurat. Hanya boleh membuka aurat kepada mahramnya sahaja. Adapun selain daripada itu, jangan dedahkan aurat kita. Ingat tak, banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang ya balasan-balasan bagi mereka yang mendedahkan auratnya. Nanti dia akan digantung di tengah-tengah api neraka dengan rambutnya. Ya Allah, na'udzubillah. Jadi siapa yang mendengar, mulai daripada hari ini, tak apalah yang lepas tu, kalau dah bertaubat, kalau dah mohon ampun, Allah ampunkan. Allah menerima taubat kesalahan, dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam keadaan kita jahil. Allah maafkan. Tapi mulai daripada saat ini, apabila kita dah tahu, kita kena berhijrah, kita kena merdekakan diri kita. Kemudian apa lagi? Okey, itu kalau bagi orang perempuan. Orang lelaki pun samalah juga. Nanti orang perempuan tak baik hati pula. Kan, Ustaz, orang lelaki pun banyak juga yang mendedahkan aurat. Macam mana pula orang lelaki mendedahkan aurat? Aurat lelaki daripada pusat sampai ke lutut. Jadi kalau dia pakai seluar atas daripada lutut, nampak kepala lutut, itu pun mendedahkan aurat juga. Jadi jangan, bagi orang lelaki ke, bagi orang perempuan ke, jangan mendedahkan aurat. Berpakaianlah pakaian yang sopan, seperti mana yang diperintahkan oleh agama kita. Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi apa ni, tadi kita dah sebutkan dari segi apa berpakaian. Yang kita ada sebutkan sikit-sikit tadi dari segi cara bercakap. Kemudian kita dah sebutkan dari segi belajar, menuntut ilmu.
Apa lagi yang saya dah sebutkan tadi. Kemudian kita juga nak bercakap dari segi amalan-amalan kita ya dengan dengan ibu bapa, adab-adab. Itu pun termasuk juga dalam perkara yang akan memerdekakan kehidupan kita kalau kita masih lagi berakhlak, berperangai, tidak beradab. Maka itulah yang dinamakan kita masih lagi dijajah. Sebab apa? Sebab kita tengok kadang-kadang ada budaya barat ni, benda-benda yang dia macam tak beradab dengan ibu bapa dia, tak beradab dengan guru dia. Kan? Dia panggil aku je. Tapi kita dalam Islam ni dia ajarkan tentang adab supaya kehidupan kita akan jadi lebih berkat lagi. Malah imam-imam ataupun orang-orang alim, kalau kita tengok kenapa mereka itu menjadi orang alim, bila disiasat punya siasat, ya Masya Allah, mereka punya akhlak, mereka punya adab, mereka punya penghormatan kepada guru-guru mereka sangat luar biasa. Sampaikan ada yang tidur pun dia takkan lunjurkan kaki ke rumah guru dia. Bila ditanya kenapa beralih pula, kenapa kaki tak menghadap sana? Dia kata di sana rumah guru tu, rumah Imam Malik, iaitu Imam Syafi'i. Dia kata sana rumah guru tu Imam Malik. Jadi aku rasa macam tak patut pula. Padahal dia jauh dekat rumah dia. Kalau macam kita sekarang ni tak heran pun rumah kita tak mana pun lantak dia lah. Jadi adab dengan guru, adab dengan ibu bapa. Ada satu ungkapan, kata-kata pepatah Arab, laisal yatim yatimul walidain walakinnal yatim yatimul ilm wal adab. Bukanlah dinamakan seseorang itu yatim yang tak ada mak bapak. Biasanya kalau tak ada mak bapak ni kita kata anak yatim. Betul tak? Tapi sebenar-benar yatim ialah yatimul ilm wal adab. Orang yang tak ada ilmu dan tak ada adab, itulah sebenarnya anak yatim. Memanglah kalau tak ada mak bapak tu anak yatim, yatim piatu lagi. Tapi kalau betul-betul orang yang yatim ialah orang yang tak ada ilmu, tak ada adab. Jadi kita kena jaga adab. Bercakap dengan ibu bapa kita ni, adik-adik pelajar, kena hormat. Kama tadi mutudan, sebagaimana kamu buat, kamu nanti akan diperbuat. Hari ni kita buat mak bapak kita cakap lebih kurang, cakap kasar-kasar, tinggikan suara. Tapi ingat, nanti bila kita dah berkahwin, dah jadi bapa, dah jadi mak, anak-anak kita pun akan buat balik kepada kita benda yang sama. Hidup ni ibarat pusingan roda. Ada masa kita di atas dan satu ketika kita berada di bawah. Kita pula kena cekah, kita pula kena tangking, kita pula akan ditinggikan suara oleh anak-anak kita. Bila kita ingat balik, inilah pembalasan. Dulu masa aku menjadi anak, aku pernah buat macam tu kepada ibu aku. Jadi kalau kita tak nak anak-anak buat kepada kita, maka kita jangan buat kepada ibu aku. Tambah-tambah dalam Al-Quran menyebutkan, ibu bapa yang sudah lanjut usia. Kibari ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Kata Allah, kalau ibu bapa dia dah tua sangat, lagilah tak boleh. Orang kata nak meninggikan suara. Sebab orang tua ni lagi sensitif. Ibu bapa kita yang muda-muda pun sensitif, tapi kalau ibu bapa yang sudah lanjut usia lagilah sensitif. Kalau kita nak umpamakan cikgu-cikgu pun sama juga. Kalau cikgu-cikgu yang dekat-dekat nak pencet tu lagilah sensitif. Jangan buat lebih kurang. Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata kepada keduanya walaupun perkataan tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kan? Buat muka macam pokok mak pun tak boleh juga. Kan? Kadang-kadang ada orang yang dia tak cakap apa pun tapi dia buat muka dia jeling. Kan? Itu pun tak boleh juga. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan berkata apatah lagi mengherdik. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan mengherdik keduanya, jangan mengherdik ibu bapa. Wa qul lahuma qawlan karima. Apakah yang patut kita buat? Ialah bercakap dengan bahasa yang lemah lembut, cakap baik-baik dengan ibu bapa. Kalau ada benda yang kita tak setuju pun, kita terpaksa juga cakap baik-baik dengan mereka. Jangan sampai ada yang panggil saya ke? Bukan. Nak suruh berhenti ke? Okey, ada masa saya nampak lagi jam ni ada 5 minit lagi. 5 minit 10 minit lagi kan. Jangan mengherdik ibu bapa kita. Cakap baik-baik dengan mereka. Itulah tanda-tanda anak-anak yang soleh. Sama juga ibu bapa cakap dengan guru-guru
Dulu kalau saya ceramah di sekolah, saya selalu tanya adik-adik pelajar kalau jumpa guru-guru, siapa yang kena bagi salam? Jawapannya ialah murid beri salam kepada guru, ataupun orang muda beri salam kepada yang lebih tua. Tapi tak salah kalau guru nak bagi salam kepada murid. Sebab Nabi kata siapa yang memberi salam dahulu, dia yang paling baik. Jadi kalau orang tua nak bagi salam kepada orang muda, guru nak bagi salam kepada murid, boleh. Tapi dari segi adabnya, eloklah murid memberi salam kepada guru. Berlumba-lumba memberi salam kepada guru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Lepas itu tanya pula, cikgu ada apa-apa yang boleh saya bantu? Cikgu kata tolonglah. Ni tolong ni angkat buku ni. Kan? Kita pun dah angkat buku. Cikgu ada apa-apa lagi yang boleh saya angkat? Tak ada dah. Boleh tak saya angkat cikgu? Sampai tahap itu kita punya ramah dengan guru kita. Boleh tak saya angkat cikgu? Maknanya dengan guru ni kita kena ambil hati, kena berbuat baik. Jangan bermusuh dengan guru, jangan bergaduh dengan guru. Kerana disitulah keberkatan hidup kita, disitulah keberkatan ilmu kita. Kan? Kalau dah kita bermusuhan dengan guru, bergaduh dengan guru, agak-agaknya masa depan kita ni macam manalah agaknya. Sedangkan guru itulah yang mengajarkan kita erti kehidupan. Man ta'allama harfan fahuwa mu'allim. Barang siapa yang mengajarkan kita walaupun satu huruf, dia adalah guru. Guru kita ni bukan ajar satu huruf, dia mengajarkan banyak huruf sehingga kita boleh membaca. Sehingga kan kita boleh bukan setakat membaca, bersyarah, berceramah, bercerita. Punya hebatnya. Jadi apa yang kita jadi sekarang adalah disebabkan guru kita. Maka jangan lupa kepada jasa guru kita. Barulah kita dinamakan merdeka. Merdeka akhlak. Yang merdeka dari segi apa tadi? Ilmu kita. Dan kesemuanya kalau boleh kita nak jadi orang yang merdeka, iaitu orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, nikmat kebebasan. Cuba bayangkan sekarang ni bila dah PKP, tak boleh nak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, apa yang kita rasa? Kita akan rasa lemah, kita akan rasa apa lagi, rasa macam-macam rasa lah kan. Jadi kita rasa macam terkongkong. Dulu masa kita boleh bebas ke sana ke sini, kita gunakan kebebasan itu kepada benda-benda yang tak baik. Sedangkan Nabi kata ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai, leka, alpa, tak menggunakan nikmat itu secara baik pada ketika diberi nikmat tersebut. Yang pertama as-sihhatu, masa sehat. Yang kedua al-faragh, masa lapang. Masa tengah sehat, masa tengah lapang, tak nak solat, tak nak belajar betul-betul. Sekarang ni masa dah sakit, Allah dah terlantar atas katil tu, saya tak nak sembahyang, ingat saya nak sembahyang. Dah sakit tu baru nak sembahyang, dah sakit tu barulah nak baca Al-Quran. Dah terlambat. Sepatutnya masa sehat, gunakan nikmat kesihatan itu untuk solat, untuk belajar, dan buatlah apa saja yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah bersedekah pun yang paling baiknya ialah masa sehat. Ini dah sakit baru nak bersedekah sebab dia dengar ceramah. Memang betul lah Nabi kata ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Aku ni sekarang tengah sakit ni, masa sakit ni elok bersedekah. Masa sehat tak nak bersedekah, masa dah sakit baru nak sedekah. Itu pun salah satu daripada ikhtiar lah juga. Tapi kepada adik-adik pelajar ni mungkin kata, Ustaz kami ni belajar mana ada duit, macam mana nak sedekah? Sedekah ni ada banyak. Kan dalam hadis Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Bila jumpa kawan-kawan senyum, bila jumpa cikgu senyum, jumpa ibu bapa senyum. Sengih. Kalau orang Perak dia kata nyerongin. Senyum dan nyerongin je, itu pun sedekah juga Nabi kata. Kemudian kalimatun thayyibatun sadaqatun, cakap yang baik-baik pun sedekah juga. Kemudian Nabi kata membuang sampah ataupun duri ataupun benda yang menghalang jalan, itu pun sedekah juga. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ada riwayat sebut 34 kali, semua itu sedekah. Buat apa sahaja kebaikan, itu namanya sedekah juga. Selain daripada kita sedekah duit, ada banyak lagi kaedah-kaedah yang lain yang boleh kita buat sebagai seorang pelajar. Okey, ada sedikit gangguannya, ada orang telefon. Okey, jadi Ustaz rasa boleh berhenti setakat ini sebab Ustaz difahamkan, saya difahamkan ada juga sedikit sesi soal jawab.
lebih kurang 10 ke 15 minit begitulah yang saya difahamkan. Jadi saya nak serahkan kembali kepada Ustazah ke tadi. Ustazah cikgu, ada dua sekali dah. Ustazah cikgu Siti apa tadi dah lupa dah. Siti Zulaika. Siti Zahra. Dah terlupa lah. Okey, jadi saya serahkan kembali kepada Ustazah untuk kita buka sesi soal jawab. Ustazah Rohaya. Dah semua dah buka. Okey, terima kasih kembali kepada Ustaz Tio. Okey, saya lebih suka memanggil Piu lah ya. Terima kasih atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Banyak yang kita boleh pelajari sebenarnya. Khasnya kepada anak-anak murid SEMKAS lah. Banyak yang dikongsikan oleh Piu tadi ya, berkaitan dengan adab kepada guru, okey, macam mana pengisian kemerdekaan negara kita Malaysia ni. Baiklah, sebenarnya ada sedikit permintaan ya daripada kepala sekolah kita nak menyampaikan sedikit ucapan kepada Piu lah sepenuh pertemuan kita di Alam Maya ini. Untuk itu saya mempersilakanlah tak lain tak bukan Tuan Haji Saharom bin Idris, Pengetua SMK Karasetia untuk menyampaikan ucapan khas kepada Piu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zainuddin bin Muhammad Zaini ataupun lebih kenali dengan Piu lah ya. Sebenarnya Ustaz ni dia ada tagline popular yang saya rindu sangat nak dengar lah sebenarnya Ustaz. Nanti minta Ustaz sebutlah sikit, iaitu saya tak reti nak nyebut sangat. Menyerongeng juga, moh kita beramal. Itu saya selalu ikutilah dalam pertandingan PU tu sebenarnya. Ya. Yang busa barisan penolong kanan, Ustazah Rohani, Hajah Nur Aliza, barisan guru kanan, dan guru-guru sekalian lah. Saya sebenarnya Ustaz, yang paling utama adalah pertama sekali nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz kerana sudi datang secara maya ini untuk memberi ceramah tazkirah kepada kami semua. Sebenarnya majlis ini diadakan adalah sempena sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah lah sebenarnya Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan dalam masa yang sama saya ambil kesempatan ini jugalah untuk mengucapkan terima kasih kepada penyelaras dan jawatankuasa pelaksana, ahli-ahli jawatankuasa PIBG, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa dan seterusnya, murid-murid yang diberkati Allah sekalian. Terima kasih terutamanya yang tidak terhingga setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz ataupun Piu lah ya, kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini dalam bersama-sama meraihkan sambutan bulan kemerdekaan peringkat sekolah kami ini, dan telah diserikan oleh kedatangan Piu pada pagi ini. InsyaAllah, Alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua kerana saya catat tadi pada pukul 10.27 ada 80 orang yang menyertai Ustaz sebenarnya. Dan untuk makluman Ustaz lah, kita secara puratanya ada disertai seramai 76%. Sebab murid sekolah kami ni tak ramai sebenarnya Ustaz ya. Jadi 76% lah sepanjang kita punya majlis pada hari ini. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih sekali lagi kepada Piu kerana sudi bersama kami pada pagi hari Jumaat yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Sudah pada pengacara majlis semula. Terima kasih Tuan Haji Saharom bin Idris atas ucapan yang disampaikan kepada bersama.
Yalah, gembira lah betul alam maya, tapi itulah orang kata apa, ibarat tagline SEMKAS. Ya, untuk pengetahuan dia punya tagline. Saya dah buka dah. Minta maaf sekejap ya. Line tak clear. Saya dah buka. Permintaan Ustaz, nanti Ustaz sebut tagline Ustaz ya. Boleh. Tagline Boleh. SEMKAS di hati. Itu pengenalan untuk SEMKAS lah, untuk kenang-kenangan daripada SEMKAS ya. Tagline dia. Okay. Baiklah, sekarang ni saya membuka peluang kepada audiens kita hari ini untuk bersoal jawab dengan Ustaz. Silakan audiens, silakan siapa yang ada soalan nak tanya. Okey, bolehlah bertanya sekarang. Secara maya. Ada soalan tak? Ada soalan berkaitan dengan pengisian kemerdekaan. Nak tanya hal peribadi tentang PUU pun boleh ya, betul tak? Untuk pengetahuan PUU, saya bukan ustazah, saya cikgu sejarah. Dan saya tahu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita tu memang penuh dengan air mata lah, darah dan air mata. Dan kita berharap generasi akan datang ni, generasi sekarang ni lebih menghargailah apa yang kita dah ada pada hari ni ya, sebab bukan mudah ya untuk mencapai kejayaan ni. Okay, kalau tak ada soalan daripada audiens, kita buat acara yang terakhir lah, sesi bergambar secara alam maya. Okay, saya serahkan kepada siapa-siapa yang ada kat sini untuk mengambil gambar bersama-sama. Buka on kamera masing-masing, tunjukkan tema yang kita pada hari ini. Kita pakai baju warna biru, tema kemerdekaan. Ada emas pula. Okay, kita boleh ambil gambar. Kat sini boleh ambil tak kat sini? Kau pandai. Jadi bisa ambil kat sini. Okey, sebelum kita ambil gambar tu saya nak memenuhi permintaan pengetua tadilah. Nak suruh sebut tagline tadi kan. Masa dalam program PU tu tagline saya nyongin juga, mau kita beramai. Kemudian dalam program mengaji bersama Upin Ipin ada ubah sikit. Nyongin juga, mengaji jangan lupa. Kemudian dalam program iKids ada drama bersiri budak-budak tu ada sebut nyongin juga, solat jangan tinggal. Jadi kalau digabungkan nyongin juga, mengaji jangan lupa, solat nyongin juga, solat jangan tinggal, nyongin juga, mau kita beramai. Itu dia tagline. Terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi jemput saya. Minta maaf jika ada salah dan silap. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Okey, kita boleh ambil gambar Itu dia ucapan daripada PU. Bukan untuk kita semua. Minta student yang ada kat sini buka. On kamera. Tutup mic. Cepat. Ambil gambar sama-sama. Okey, saya dah nampak ni cikgu-cikgu semua dah buka dah. Ustazah Rohani belum. Anak murid ni belum lagi ni. Okey, nampak tu Haji Arzu pun dah masuk. Okey, baiklah, bersedia ya? Bersedia saya kira. Okey. Letak ni hashtag ni love apa nama ni? Saya tak kerti lah. Sorry ya. Tak boleh nak lembut-lembut. Walaupun puan takkan lembut tapi bukan lembut ya. Okey, kira 1 2 3, smile. Umi ambil gambar. Okey. Dah, alright, terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih semua yang sudi bergambar bersama. Okey. Terima kasih banyak Ustaz.
Terima Okay, kasih. kita sudah pun sampai ke penghujung acara ya. Kami bagi pihak SMK Karastia mengucapkan ribuan terima kasih kepada Piyuyuk atas kesudian meluangkan masa untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu dan sebagainya ya. Harap boleh berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Jangan serik. Okey. Dengan itu saya mengakhiri perjumpaan kita di alam maya ini dengan lafaz Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Tahniah dan terima kasih semua. Terima kasih tahniah. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Boleh dah nak tinggalkan room.